Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia Allah SWT. Allah panjangkan umur kita, semoga dapat kita bertemu lagi kuliah bulanan kita pada awal tahun. Mudah-mudahan semangat baru, mudah-mudahan kuliah kita ini diberkati oleh Allah SWT. Sambungannya mana? Dan berhimpun itu mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan berhimpun itu mustahil. Dan berhimpun itu mustahil. Mana? Berhimpun dahulu dan kemudian, ada dan tiada. Dulu Syekh dah sebut, bila berlaku daur dan tasasul, bila ditakdirkan Allah ini baharu, maka akan timbul Tuhan yang lain. Akan ada Tuhan yang membaharukan. Kalau Tuhan, dia dibaharukan, sudah pasti Tuhan yang membaharukan Tuhan itu dia juga dibaharukan. Maka seterusnya, kalau dia bertemu balik kepada yang mula, maka dipanggil daun. Kalau dia naik tiada kesudahan, maka dipanggil tasalsul. Kerana Syekh sebut itu berhimpun dahulu dan kemudian. Dahulu dan kemudian. Kalau dahulu kita iktibar Tuhan itu dia menjadikan Tuhan yang lain. Kalau kemudian kita iktibar Tuhan yang lain menjadikan dia. Itu A cipta B, B cipta A. Kalau A cipta B, A kena ada dulu, B kena ada kemudian. Lalu kita kata B yang mencipta A, tiba-tiba A yang mula-mula tadi ni dahulu, tiba-tiba dia B mencipta A jadi kemudian pula, B jadi dahulu. Pada mula-mulanya A ada dahulu, kemudian B. Kenapa? A mencipta B. Ada. Ataupun B mencipta A, maka B ada dulu, A ada kemudian. Tiba-tiba kita kata A yang mencipta B. Kalau B itu pula, B ada kemudian, A ada dahulu. Ini maknanya di situ yang dikatakan mustahil, berhimpun di satu Tuhan, dialah dahulu dan dialah kemudian. Itu. Dan sud dan tak sud, Syekh sebut itu berkesudahan dan tiada berkesudahan. Maknanya bila B mencipta A, takat tu tiba-tiba kalau A ni Tuhan dicipta oleh B, maka ada, sudah pasti ada C. Sebab A itu Tuhan B yang mencipta A. Kalau A itu Tuhan sama martabat dengan Tuhan B, maka sudah pasti B ada Tuhan C yang mencipta B, dan ada Tuhan D, ada Tuhan E naik ke atas lebih pada Z. Ini dia panggil tasalsul. Baik, dan berhimpun itu, berhimpun dahulu dan kemudian ada dan tiada, mustahil. Dengan mudahnya, tak perlu kita fikir panjang, mustahil.
Bila ditakdirkan tasalsul, daur dan tasalsul, maka ada di situ berhimpun dua perkara yang berlawanan, kesudahan tak berkesudahan, dahulu dan kemudian. Maka mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada berhimpun. Barang yang membawa kepadanya kepada berhimpun ni barang yang membawa, yakni barang yang difikirkan yang membawa kepadanya kepada berhimpun, iaitu barang yang membawa kepada berhimpun itu daur dan tasalsul. Lagu mana boleh kita kata berhimpun tu mustahil? Sebab bila kita takdirkan berlaku daur dan tasalsul, maka berlakulah berhimpun di situ. Kalau berhimpun tu mustahil, maka mustahil juga barang yang membawa kepada berhimpun, mana? Iaitu daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul ini pula boleh kita kata berlaku dan tasalsul bila ditakdirkan Tuhan ni baharu, kan? Jadi dia berjangkit. Maknanya iza batal lazim batal malzum. Bila batal lazim batal malzum. Bila begitu tak boleh kita takdirkan Tuhan baharu. Dan tentulah sabit lawannya. Tentulah sabit lawannya. Lawan keduanya, mana? Lawan daur dan tasalsul. Ataupun tentu sabit lawannya lawan bertiti talian. Bertiti talian itulah dia panggil daur dan tasalsul. Iaitu lawan daur dan tasalsul yang kita sebut bertiti talian ini, ketiadaan bertiti talian. Dia tak berantai. Ketiadaan bertiti talian yang membuat sekali-kali. Bila kita takdir Tuhan baharu, maka berlaku daur, maka akan keluar masalah daur dan tasalsul. Bila keluar masalah daur dan tasalsul, maka di situ akan keluar masalah berhimpun dahulu dan kemudian, ada dan tiada. Maka bila dahulu dan kemudian itu mustahil berlaku, maka mustahil juga berlakunya daur dan tasalsul. Dan bila mustahil berlaku daur dan tasalsul, mustahil juga berlakunya baharunya Tuhan. Ada begitu. Baik. Sebab tu dia panggil al-mutawaqqifu 'alal muhal. Yang terhenti di atas mustahil. Al-mutawaqqifu 'alal muhal. Sesuatu yang nak ada dia tadi terhenti di atas sesuatu yang mustahil ada, maka dia juga mustahil. Al-mutawaqqifu 'alal muhal. Bila kita takdir ada dahulu dan kemudian, maknanya tiap-tiap satu tu dia jadi maklul bagi yang sebelumnya dan menjadi elat bagi yang selepasnya. Kalau B menciptai, B tu dia panggil elat, A tu maklul. Kalau A tu yang mencipta B, A tu dia panggil illah, B tu maklul. Payah sikit tu. Tak payah duk mengaji, kan? Orang kampung semua lah tak faham. Kita takkan tak faham. Jadi daur dan tasalsul ni bihaisu yakunu kullu wahidin maklulan lima qablahu wa illatan lima ba'dahu. Itu. Baik. Ketiadaan bertiti talian yang membuat sekali-kali, hanya adanya Allah Ta'ala jua sebelum ada alam ini.
ada Allah sebelum ada alam ini. Sebelum ada alam ini maknanya Tuhan jadi sebelum ada alam, tak bukan jadi. Tiada bermula. Tak cukup lagi kalau kita kata ada Allah sebelum ada alam. Takut kita kata maknanya Allah ada kemudian baru alam ada. Tak, tiada bermula. Tidak permulaan, tidak ada permulaan dan start. Yakni ada Allah tidak bermula. Bila sebab tu kata ada Allah dengan cara dirinya. Masing-masing ada dengan cara diri masing-masing. Cara ada pokok lain cara adanya manusia. Cara ada binatang lain cara ada manusia. Sama-sama binatang pun lain cara ada dia. Lain cara dan lain rupa. Semua binatang. Senjata pun yang ada pada binatang, ikan dan sebagainya semua lain. Maka Allah juga ada yang lain daripada yang lain, sedangkan dia yang mencipta segala yang lain. Sudah pasti dia lebih hebat daripada yang lain. Itu. Sebab itu ada Allah tiada bermula. Jangan kita fikir. Kalau fikir logik, lagu mana ada tidak ada permulaan. Allah ni kita tidak boleh fikir luar daripada logik kita. Kerana Allah yang mencipta akal kita. Kalau dia mencipta akal kita tidak boleh berfikir tentang dia kepada hakikat kunhi zat Allah SWT. Jadi ada Allah tidak ada permulaan. Jangan duk pergi kata mungkin Allah ada sebelum mungkin Allah juga tiada kemudian Allah ada. Jangan sebut begitu. Mungkin Allah juga tiada kemudian Allah ada. Ni ada orang kata ni saya bawa majalah. Kena tak kena ikut dia. Saya kena bawa. Kalau tidak saat ni saya diam. Kurang barangkali kalau sampai dekat telinga dia pun lagi alhamdulillah. Masalah. Mungkin Allah juga tiada kemudiannya Allah ada. Dalam majalah saya dah tunjuk dah di Masjid Bulat lama dah. Dah sebab kidam tu dah lepas dah di Masjid Bulat. Sini baru saya baru bawa. Majalah dah lusuh dah. Kebetulan saya pun bukan duk beli majalah ni. Kakak saya beli. Baca-baca saya boleh tiap dulu lah. Ni majalah solusi. Solusi ni baik. Majalah elok. Ustaz ni pun saya pun suka dengar dia. Sedap juga. Tapi kat sini lah barangkali tersasar. Tersasar pahaman. Dan pahaman gini kalau betul-betul lah kita minta Allah maaf. Betul-betul pahaman gini kalau isi ahli sunnah lah kafir. Ini mudah Allah Ta'ala maaf. Ni kalau baca dalam ni. Saya nak putus sikit, nak bagi sikit-sikit nak putus sikit di mana lain tak sempat. Tu. Tengok, walau bagaimanapun saya baca, bagaimanapun lapas awal jika diterima dengan makna awal, ia memberi makna bahawa Allah mendahului semua kejadian. Allah mendahului semua kejadian. Ini bermakna bahawa Allah itu wujud tetapi sebelum kewujudan Allah, mungkin Allah juga tiada. Boleh jadi berapa lama kemudian barulah Allah ada. Ni. Kalau doktor mungkin kena ikut kena duduk bawah ni kan. Ni. Kalau orang baca solusi dia tahu lah ni bab akidah ni. Dia tahu dah. Ni sebelum ni banyak ni. Dekat sini saya kata mungkin tersilap pula banyak kali berulang. Dia berulang banyak kali. Kemudian soal macam mana Allah ada, maka Allah jua yang tahu. Jangan tanya macam mana. Dia kata begitu. Kemudian mungkin Allah ada sebelum berlaku letusan yang besar. Mungkin Allah yang menyebabkan letusan tersebut. Mungkin Allah wujud sejurus letusan. Maknanya berlaku letusan itu, Big Bang itu akibat muncul di saat jadinya Allah, maka meletup langit dan bumi ini. Dia nak tanya langit dan bumi ni siapa bagi jadi?
Kan? Big Bang ni, langit dan bumi bercantum. Letusan besar ni Big Bang, orang pun tak berhenti kau. Kan? Dia sebut letusan besar, pun tak tahu juga kan. Big Bang. Dia tak mau bahas lah langit bumi bercantum tu gas kan, saya tak mau lah itu. Tak apa, kita sebut langit dan bumi bercantum. Kana tarataqah. Dan Quran sebut langit dan bumi ni dulunya bercantum, papatahna huma, lalu kami letuskan. Kami letuskan dua-dua tadi pada pam. Tadi ustaz ni kata barangkali jadinya meletup itu akibat di saat wujudnya Allah wujud, bam pecah. Jadi Big Bang ni Big Bang ni bercantum langit dan bumi. Makna langit bumi ni bukan Allah yang cipta. Siapa yang cipta langit bumi ni? Sebab langit bumi ni berpecah. Kenapa? Kenapa di saat Allah baru muncul, Allah baru ada, pom pecah. Langit bumi ni bukan Allah yang cipta. Mungkin Allah ada sebelum Big Bang, mungkin selepas dalam ni. Jadi kalau selepas Big Bang, maknanya langit dan bumi ni ada Tuhan lain yang mencipta. Ini bukan saya nak buruk dah. Nah, tempat lain saya tak sebut. Nah, yang di kampung-kampung saya sebut saja, tak sebut tuan, dia tak sebut majalah. Tapi supaya nak teringat, yang cakap ni bukan ustaz kampung. Kalau saya baca, saya semua tahu. Tak payah nanti Bahri tanya anak macam-macam berkat tahu. Tengok majalah Solusi je lah. Tajuk dia belajar daripada alam. Tapi majalah ni jangan boykot pula Bahri. Majalah ni bagus. Majalah ni bagus. Dalam ni Syekh Nudin pun ada banyak yang saya, dan ustaz ni sini pun memang sedar. Sedar. Tapi dekat sini saja nak beritahu kata, maknanya kita ni bukan semua kita ni ahli dalam bidang. Bila kita boleh bercakap dalam bidang lain, kita ikut suka nak bercakap kali. Ni yang jadi macam bulan lepas tanya, tidak boleh kita kata Allah mawjud. Yang cakap ni orang yang saya cukup hormat. Saya cukup hormat ilmu dia. Tapi bila masalah tak boleh kita kata Allah tu mawjud, tu saya tak boleh terima. Beribu ulama semua kata Allah mawjud bila makan. Imam Ghazali sebut Allah mawjud, lepas mawjud dalam Ihya Ulumuddin sebut banyak. Nanti saya akan sebut lagi. Macam sini. Itu nak beritahu kata, dan ni bukan Wahabi. Ni bukan Wahabi Syiah, ni pok kita juga. Tapi tersasar juga pahamannya. Tapi bila saya baca kat kampung, orang kampung tak tahu, ustaz gitu ustaz. Orang kampung sini boleh dia Allahu Akbar. Ini bermakna bahawa Allah tu wujud, tetapi sebelum wujudan Allah. Mungkin Allah juga tiada, mungkin Allah juga tak ada. Boleh jadi berapa lama kemudian barulah Allah ada. Soal macam mana Allah ada, Allah jua yang mengetahui. Mungkin Allah ada sebelum berlaku letusan besar. Mungkin Allah menyebabkan letusan tersebut. Mungkin Allah wujud sejurus letusan. Semua itu Allah yang tahu. Peganglah ujung tu, semua Allah tahu, senang. Kemudian dah bahas, kemudian mungkin Allah tahu. Maaflah Ustaz Nizam Abdul Kadir. Kita syok, dia orang belah-belah ni juga. Bunyi pelek tu orang kita dah. Cakap tu orang kita dah. Allah kat situ leceh tu. Ni kalau nak ambil saya betul sikit boleh ambil. Saya tak dan ikut nak betul sikit lah, nak bagi 3-4 lain. Supaya nak beri peringat. Dan nak beritahu kata kita ni mengaji bukan semuanya kita boleh. Saya pun juga mungkin kalau Pak Lim kisah silap sebut. Dan hak ni kalau Pak Bekah mungkin tak apa, mungkin ada pandangan ulama lain. Ini Pak Akidah ni bahaya. Ini kan betul-betul kalau tanya saya, tapi kita minta Allah Maha Pemaaf. Mudah-mudahan kalau dia dengar pun, kalau mungkin sahabat dia ke ataupun sebagainya, beritahu lah. Bagi supaya mana ini bersangkut akidah. Kalau masalah fiqh mungkin banyak pandangan ulama-ulama lain. Ini sebab apa? Dengan sebab kita tak mendalami su' dan tak su'. Kita nak mengaji apa ni, su' dan tak su', bersudah tak bersudahan. Ada pun tak mengaji al-awal. Saya sebut dah itu bulan lepas. Awal yang apa makna? Kita nak faham awal tu makna lain. Awal adalah as-sabqu al-asyar. Terdahulu di atas yang lain. Bila kita kata awal itu mungkin Tuhan juga tiada, selepas itu Tuhan ada, maknanya akhir dia mesti kena kata mungkin yang lain sudah mati, yang lain binasa, maka Allah binasa kemudian. Dia itu dia punya
Dia punya guru dia, lawan dia begitulah. Ni kita faham belok. Dengan sebab kita anggap benda ni remeh. Benda tauhid ni buka internet kan, beli buku baca sendiri. Tauhid dia bukan macam tu. Fiqh boleh. Tauhid dia bukan macam tu. Dia mesti kena guru. Bukan ni saja tu apa IQ, Q apa. Kalau hak tauhid ni saya tak boleh baca. Kalau saya baca ni maaf. Saya nak maaf. Kalau cerita bab tauhid bab lain tak apa. Cerita bab sifat tadi dalam TV ke, bab kita kena bagi sengok. Tu. Allah jua sebelum ada alam, tiada bermula dan tiada mendahulukan dia akan Allah oleh Adam. Tidak mendahulukan Allah oleh Adam maknanya sebelum Allah tidak ada istilah Adam. Allah ada. Kita ni tiada, tiada. Kita ni tiada, ada balik. Itu akhirat. Allah ada. Ada benda yang tiada. Anak kita yang 100. Tiada. Kalau tak lahir di dunia, akhirat pun tak ada. Tapi benda ni tak mustahil. Buat contoh je lah. Tak mustahil juga tu anak 1 boleh dapat tu. Tapi buat bila contoh tu adat kita lah kan. Dia ada begitu. Ada benda, tiada. Azali, dia ada. Azali dulu masa Allah duduk satu-satu dia tu, dia panggil masa azali. Bila Allah cipta alam, tiada. Akhirat nanti pun azali dah tak ada. Azali ni dulu, mana kita sebut azali dulu. Ada yang tiada, ada. Tiada, ada. Dia kira banyak sikit tu. Macam kita ni, tiada, ada. Ada satu benda, tiada, ada. Mana syurga neraka? Syurga neraka tiada. Ada sekarang ini. Kiamat ada dah sampai ke bila-bila. Ada satu benda, ada, tiada, azali. Dulu dia ada masa azali ni, masa dia ada. Kemudian sekarang tiada, kiamat nanti pun tiada. Nanti akan nanti pun tiada juga. Allah ada. Begitu. Macam masjid itu habis lari. Tapi ingat sini kan. Sini istimewa saya boleh luar habis. Tak boleh. Tak faham duit pi buat macam mana? Betul tak? Betul. Itu jawapannya. Buat 4 lah. Allah ada, dulunya ada, sekarang ada, kiamat ada, akan datang pun ada. Allah ni ada. Anak kita yang ke-100 tiada. Bini isi Tuhan tiada. Bapak Tuhan tiada. Syurga tiada, ada. Tiada, ada, sekarang ada, kiamat ada, akhirat ada. Senang je. Baik. Tiada mendahulukan dia oleh Adam. Jadi Allah tidak punya aslun sabit. Kalau ke mana takdir mereka, dia hujung dekat Allah. Dia panggil kalau bahasa kitab ni sud dekat Allah. Yang mencipta dia mesti ada sud. Dia mana boleh tak ada sud? Tak ada sud dia tak mati. Dia mesti ada penghujung dia. Dia panggil bila peringkat A, B, C sampai kat Z. Z ni lah punca dia. Ataupun Z ni kepala dia A. A tu dia panggil aslun sabit. Asal yang sabit ataupun dia panggil aslun zati. Iaitulah tiada bermula itu. Itulah kidam. Tiada bermula, tiada mendahulukan Adam. Itulah diri kidam. Tidak, itulah dia panggil diri kidam. Kidam ni apa makna? Tiada permulaan. Itu maknanya Adamun awal diwujudi. Tidak ada awal bagi ada dia.
Jadi tiada bermula, tiada mendahulukan Adam, itulah diri kidam. Apa tu dia panggil kidam sifat salbiah. Sifat yang bila kita sebut faham kot tidak. Itu dia panggil salbiah. Tapi salbiah daripada salbun, salbun mana insilam. Salbun ni maknanya menapi. Tapi salbun dia mana insilam ternapi. Sebab kalau menapi, makna tu dia panggil fi'lul fa'il. Maknanya sifat kidam ni dia tolong buang Adam dekat Tuhan. Dia tolong buang Hudus dekat Tuhan. Tak. Diri sifat tu menidakkan. Bila sebut kidam, ternapi. Pada bila sebut kidam, ternapi tu. Dia bukan tolong menapi. Kalau dia tolong menapi, dia bukan sifat salbiah lagi.